Okey, kuliah yang ke-14 pada hari ini. Kita sambung baru ni. Kita masuk kitab Al-Musannafat halaman 51. Surat 51. Kitab Al-Musannafat. Cuba sebut sekali dah. Musannafat. Huruf sa' tu dah. Bila ada S titik bawah tu sa'. Tengok dalam nota tu transliterasi dia. Kitab ini juga disusun mengikut abwabul fiqh. Bab-bab fiqh. Abwab tu kata plural bagi bab. Abwab al-fiqh, bab-bab fiqh yang meliputi hadis marfu', hadis mauquf dan maqtu'. Istilah-istilah marfu', mauquf, maqtu' tu kita dah bincang dah. Marfu' sepatah lalu saya nak sebut sini, hadis yang disandar kepada siapa, kepada Rasulullah. Mauquf sandar pada sahabat, tak siapa kepada Rasulullah. Dan maqtu' ini hadis yang terputus. Jadi untuk menjelaskan lagi istilah tu, boleh refer kepada pelajaran-pelajaran yang lalu. Dari aspek ini, kitab Al-Musannafat dan Al-Muwatta tidak ada perbezaan yang ketara. Muwatta kita dah bincang baru ni, dia tidak ada beza banyak. Antara kitab Al-Musannafat yang masyhur ialah Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Kitab ini disusun oleh Abu Bakar Abdul Razzaq Ibnul Hammam As-San'ani. Beliau menyusun kitab ini bermula dengan kitab Taharah, kitab bersuci. Mana-mana kitab fiqh, kitab fiqh pun, kalau tidak kitab hadis pun, cara susunnya dia banyak bermula dengan kitab Taharah, kitab bersuci. Dan berakhir dengan kitab Al-Jami'. Selain daripada hadis marfu', kitab ini juga memetik beberapa pendapat sahabat dan tabi'in. Jadi dia cuba campur aduk dalam kitab hadis dia itu. Semua hadis diriwayatkan dengan sanadnya sendiri. Jumlah keseluruhan hadis ialah 21,023. Jadi ini dia rupa kitab dia ni. Musannaf li Abdul Razzaq. Kemudian lain-lain karya ialah Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Baqi Ibnu Makhlad. Itulah dia sikit sebanyak. Jadi kita masuk ni, bahagian ni kita nak kenal kitab-kitab hadis saja. Ada berapa? Ada 18 ragam, 18 bentuk hasil ulama. Ni kita baru nak sampai ke-7 ni. Dia tidak payah ni kita tengok. Tidak supaya kita tengok kategori hadis baru ni. Kita nak faham tu tidak payah, tak sakit kepala mana ni. Cuma dia beri nama saja. Ini kitab pula nama Al-Ma'ajim. Kitab hadis ini disusun mengikut nama-nama sahabat ataupun syuyukh. Syuyukh ni jamak bagi syekh. Syekh lah kita panggil syekh kan. Jamak dia syuyukh. Guru-guru. Dia istilah syekh ni guru. Dan mengikut buldan. Buldan ni negeri. Menurut susunan abjad. Jadi dia susun mengikut abjad juga. Antara kitab Al-Mu'jam yang masyhur ialah Al-Mu'jamul Kabir oleh Abul Qasim Sulaiman Ibn Ahmad At-Tabarani. Kita gaji dengar dah riwayat At-Tabarani. Kitab ini merupakan kitab yang termasyhur yang dihasilkan oleh ulama abad ke-4 Hijrah. Walaupun disusun mengikut abjad, At-Tabarani mendahulukan 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Dia susun dia mengikut nama, tidak mengikut abwabul fiqh. Jadi payahlah sikit nak cari hadis ni. Ni macam ni. Ni laku kitab dia. Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Kalau kita tengok dalam kitab dia ni, dia lagu ni, rupa kitab dia. Misalnya cuma wama asnada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang dihimpunkan yang bersanadkan Uthman bin Affan. Jadi semua hadis dia himpun setepak hak Sayyidina Uthman riwayat. Cuba tengok ni, saya garis sini kan. Ni Uthman, kenapa aku dah kecil sangat dah? Nampak tak? Biar tak nampak putih pun nampak ada tulisan. Saya tak itu. Uthman. Jadi semua hadis ni, 3 hadis ni semuanya diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Dibubuh satu tajuk.
Kemudian dia pergi pada Ali, kemudian kepada sahabat-sahabat lain. Cara penyusunan begini menyebabkan kitab ini juga dikategorikan dalam kitab Al-Masanid. Macam Musnad Ahmad juga dia. Jadi tidak ada beza banyak. Jumlah keseluruhan hadis dalam kitab ini ialah sekitar 25,000. Banyak juga tu. Bilangan yang sebenar setelah ditahqiq mana telah dibuat correction, setelah diselidiki oleh Hamdi Abdul Majid As-Salafi ialah 21,547 hadis. Kemudian Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Jadi At-Tabarani tadi dia buat 3. Mu'jam Kabir, Awsat. Mu'jam Awsat, pertengahan. Kemudian Mu'jam Saghir, Mu'jam kecil. Itu istilah dia. Kemudian Mu'jam Ibnul Arabi. Ini kalau untuk perhatikan molek ni kan. Kalau tak ada al depan ni ialah Ibnu Arabi ni ialah ahli sufi yang dipertikaikan. Sehingga ada ulama kata akidah dia rosak. Kerana dia sehingga dia mengiktirafkan Plato. Plato tu kan Nabi. Dia terlalu taksub kepada pemikiran tu. Dia kira pemikiran Plato tu bertaraf Nabi. Jadi sinilah ada ulama yang cuba mengatakan bahawa rusak akidah dia. Itu Ibnu Arabi, tak ada al depan Ini Ibnul Arabi ini ialah ulama hadis. Seorang lagi Ibnu Al-Arabi, itu pakar bahasa. Jadi hak jadi kontroversinya hak tak ada al. Ibnu Arabi. Jadi ramai juga orang-orang yang ahli sufi ni yang terpengaruh dengan pemikiran dia. Mu'jam Al-Buldan oleh Abu Ya'la Al-Mawsili. Itu nama-nama dia semua. Kita pergi pula kepada kitab hadis yang disusun mengikut topik tertentu. Saya rasa boleh pergi baca terus dah, tak ada explanation pun, tak apa, pasal mudah dah. Walau bagaimanapun kalau ada persoalan tanya selalu dah. Ya, sebab kita bukan bincang benda cara perincian ni kan, sebab nak perkenalkan jenis-jenis hadis. Sekurang-kurangnya kita bila belajar hadis kita tahu banyak jenis orang buat karya-karya hadis ni. Ada pula kitab hadis yang disusun mengikut topik tertentu. Ia ibarat kitab hadis yang disusun mengikut kehendak semasa dan selera pembaca. Contohnya, kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri. Apa makna Targhib wa Tarhib? Targhib ia dia himpun hadis-hadis yang menggemarkan untuk buat amal. Oh ya, fadilat gini, fadilat gini. Ada. Kalau tarhib, hadis-hadis yang mengancam bila buat maksiat. Bila buat kau ni dosa sekian. Buat. Jadi fadail masuk dalam fadail amal. Jadi targhib ni positif, memberi motivasi supaya kita buat amal baik. Targhib. Kalau tarhib itu dia ancaman. Gini dah kalau kita. Dia ada dua. Satunya ialah targhib, selagi ialah tarhib. Tarhib dengan targhib. Iya ya. Targhib ini ialah positif. Kita menggalakkan orang buat amal. Jadi ada ulama dia susun tu, ini hadis-hadis untuk sebagai galakan untuk buat amal dengan janji fadilat sekian-sekian. Ini hadis yang mengancam siapa-siapa dia buat dosa, buat maksiat, maka balasannya sekian-sekian. Okay. Kemudian kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan galakan berbuat baik dan ancaman berbuat maksiat, macam saya sebut tadi. Ia disusun mengikut abwabul fiqh. Dia susun mengikut bab fiqh, bab bersuci, bab solat, bab puasa. Ia dimulakan dengan babul ikhlas, bab ikhlas. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan perlunya kita ikhlas dalam buat amal ibadat. Satu contohnya mungkin dia masuk dalam ni, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu dia ambil kira kepada niat. Perlunya ikhlas dalam buat amal. Kemudian diakhiri dengan bab dia pun al-ba'ath
wa ahwalil qiyamah. Al-ba'th apa dia mana? Al-ba'th mana hari kebangkitan, dibangkitkan. Wa ahwalil qiyamah, hal ihwa kiamat. Pada masanya macam mana? Itu dia buku dalam kitab dia. Kitab ini banyak dicedok daripada kitab At-Targhib wa Tarhib karya Abu Qasim Al-Isbahani. Kemudian At-Targhib wa Tarhib juga Abu Qasim Al-Isbahani sendiri, kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad. Ini yang popular sekali ni ialah Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Imam Nawawi buat kitab Riyadhus Salihin. Dan Imam Nawawi juga buat satu kitab lagi, kitab Al-Azkar, himpunan zikir-zikir. Dan inilah patutnya setiap orang mesti ada hal ini. Paling kurangnya kitab Al-Azkar An-Nawawi. Ada kok Melayu dalam. Riyadhus Salihin itu dia kitab hadis biasa. Dan Imam Nawawi buat kitab Al-Azkar ni, dia himpunkan zikir-zikir yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Akhlaqun Nabi oleh Abu Syekh Al-Hayyan. Ini akhlak Nabi. Jadi makna kita tengok ni jenis-jenis karya yang ulama-ulama hadis buat berdasarkan kepada topik-topik tertentu. Faham tak? Jadi saya nak tunjuk sini ni kitab Riyadhus Salihin, asal bahasa Arab ni kitab Al-Azkar. Al-Azkar ni makna kata plural bagi zikir-zikir. Gapo dia azkar tu kata plural dia, jamak. Zikir-zikir azkar. Baik. Sekurang-kurangnya biar kita ada kitab azkar ni, barulah dia email. Saya rasa ramai dah duk biasa dengan kitab ni dah. Dia himpun semua zikir-zikir daripada Nabi, doa-doa, wirid-wirid yang boleh kita katakan tak ada tempat, tak ada ruang yang kita nak cari lain. Supaya kita boleh beza dengan zikir-zikir hak tak mari daripada Nabi. Okey. Jadi kod Melayu ada. Ni kita tengok. Contoh Al-Azkar. Ghibli ada sebuti. Dia terjemuh dah. Dalam ni saya tengok contoh di bagi ni. Diriwayatkan kepada kami dari Imam Muhaddisin Abu Abdullah. Tengok dia buat. Comel dia buat kod Melayu. Muka boleh baca kod Rumi ni. Jadi dia buat mari hadis ni. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia kata dua kalimah yang ringan diucapkan dengan lidah, berat timbangan pahalanya dan senang oleh Allah yang Maha Rahman. Gapo dia yang kalimah yang dia kata ringan tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita puas hati. Ini hak Nabi suruh hamba. Jadi tidaklah kita duduk bergaduh nak ambil orang ajar. Bila orang ajar, kita ni ada metodologi dah, kita mengaji dah. Tuan-tuan semua dah melangkah masuk ke alam akademik orang panggil. Biar ada satu rasa nak tanya. Ambil mana? Sebab agama kita dibina di atas akal. Dia meraihkan orang panggil kecerdasan akal. Tak ada benda dalam setiap benda yang merendahkan nilai akal agama kita larang selalu. Sebab tu khurafat dia larang. Cuba tengok satu contoh saya sikit. Astronomi dengan astrologi orang tukar semua ni. Ada penceramah tu dia kan. Dia gaul dua ni. Astronomi ni benda yang berdasar pada akal, matematik, calculation. Astrologi ni ramalan bintang untuk nujung esok jadi kopo orang ni tua, orang ni lagu mana, nasib orang ni lagu mana. Nampak tak? Hak ni tidak menggunakan akal. Islam marah benda yang tidak menggunakan akal. Cuba tengok. Semua pengajian dalam Islam dia meraihkan lagi tajam akal, lagi dia galak. Astronomi dia boleh buat kiraan. Matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari, berapa dia punya ni rawalan cuaca. Doktor dia kata kalau tak boleh lagu tu, terdengar penceramah sebut pengkuliah Sahul ni, dia kata kalau lagu tu, dia kata doktor salah lah buat ramalan awak ni nyakit kanser nak mati sikit-sikit, leukemia mati sikit-sikit. Itu benda tak sama. Hak tu Islam menggalakkan. Sebab apa? Hak tu calculation. Orang ni kena penyakit leukemia misalnya dah, dia tengok berapa sel darah merah dia hilang dalam berapa minit. Nampak tak? Maka dia kira lah tubuh kita bila hilang sel sebanyak ni, maka matilah kita. Bukan ramalan lagu tu.
Yang Islam marah ni ialah astrologi, sebab benda ni benda yang mengekang akal kita, terima benda yang tak tahu dari mana, benda raib. Nampak tak? Jadi sebab itulah bila kita masuk dalam alam ini, supaya kita cari benda yang boleh diterima akal, hujah macam ni jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kita buat amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak adalah nak zikir hu. Dia tidak sebut. Boleh baca bila-bila masa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila-bila dia buat kerja apa boleh, bawa kereta apa boleh. Jadi kita berasa inilah kitab yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi, patut kita ada benda ni. Ada Qur'an Rumi dicari kat Ayat Parawah. Saya kena pergi bitok komersial Ayat Parawah, banyak dia. Kitab Al-Fawaidul Bahiyah atau Hidayah Al-Habib At-Targhib wa Tarhib karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini orang Indonesia. Ini ulama hadis Indonesia. Ada universiti dia sebuti. Saya dah pergi dah ke rombongan kajian negeri ke Aceh. Universiti Ar-Raniri di Aceh. Di Aceh, dia orang Aceh ni dia baru saja 1900 Masihi baru dia matinya. Dia seorang ulama hadis di Nusantara ni. Kemudian kitab Ahadithul Ahkam, hadis-hadis hukum. Ahadis plural bagi hadis, ahkam plural bagi hukum. Nampak tak ni? Ni kata plural, kata jamak dia. Ahadis mana hadis-hadis, ahkam hukum-hukum. Hadis-hadis bagi hukum-hukum. Jadi ulama buat ni contohnya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan persoalan hukum sahaja. Ia disusun mengikut abwabul fiqh. Kebiasaan karya hadis bentuk ini sanad hadisnya dibuang. Dia nak jimatkan ruang tu, dia tidak buat hadis tu dengan sanad supaya kita hadis hak dah. Daripada dia pengarang kita tu strict sampai kepada Nabi. Cuba kita tengok antara hadis ahkam yang masyhur ialah Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Muntaqal Ahkam Ibn Taymiyah Al-Harani. Ni Ibn Taymiyah lain Ibn Taymiyah tu tahun 700. Al-Ilman bil Hadith Al-Ahkam oleh Ibn Daqiq Al-Aid. Dan ini saya buat warna kuning ni, ini yang popular. Dan saya guna tag ni lah buat mengajar di 2 masjid. Dulu Masjid Kasar, 3 masjid. Masjid Bulughul Maram, masjid dengan masjid ni. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Okay. Kitab ini mengandungi lebih daripada 1400 hadis ahkam yang disusun mengikut abwabul fiqh. Dia susun mengikut fiqh kan. Ni tengok ni rupa dia. Bulughul Maram. Kitab ini membuang sanad hadis bagi tujuan meringkaskannya. Ni tengok contoh ni. Dia ada hadis dia buatnya an Abi Hurairah, lepas tu dia lompat selalu kepada ni. Tak ada. Hadis ni dia tidak sebut di antara Ibnu Khuzaimah tu nak boleh safar ke Abu Hurairah sebab ada sanad apa dah. Tapi dia potong terus sebab nak menjimatkan ruang. Jadi tidak timbul masalah dia buat lagu ni, metodologi dia sebab apa? Bila kita tahu dia sebut hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah dalam kitab Ibnu Khuzaimah ataupun dalam kita tengok dalam Sunan Tirmizi, kita cari jumpalah hadis ni dan dalam Tirmizi itu akan sebut sanad dia dengan lengkap. Nampak tak? Bukan dia nak susuk sanad. Dia kata dia cari situ. Sebab dia nak jimatkan space supaya buku dia tidak tebal. Nampak tak? Okey. Jadi kalau kita nak riwayatkan hadis cukup macam ni. Sebab tu saya sebut daripada awal kuliah dulu, Abu Hurairah ni pun tidak mustahak. Ia mustahak buku hadis. Kita baca hadis, rawahu Tirmizi, riwayat Abu Daud, riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari. Faham tak? Jadi itu mustahaknya. Sebab orang boleh cari nak tahu hadis itu betul ataupun tidak. Baik. Kemudian kitab ini sangat popular sehingga terdapat lebih daripada 10 kitab yang mensyarahkannya. Antaranya ialah Subulus Salam oleh Muhammad Ibn Ismail As-San'ani. Ini ada Rumi, ada 4 jilid. Siapa dia nak tahu hadis akan lengkap semua hadis. Kitab-kitab hadis tak daripada bersuci. Siapa kau habis haji, zakat apa semua habis. Ada kod Melayu dia ni. Subulus Salam 4 jilid. 100 lebih saya rasa dah. 4 jilid ni. Ya Parawah pun ada. Cak kali Ya Parawah ni.
Pasal tak ada dia sakau kitab kedai kitab di Kelantan mana tak ada dah dia dah. Jami dulu kita sekolah dulu ada selagi Sulaiman Mar'i ada, tak ada dah. Fathul Alam oleh Syekh Sidi Hasan Khan. Baik, cuba tengok ni. Sebelum sana saya ni. Kitab kata ada boleh beli tak ni. Dalam dia buat lagu ni. Lengkap dia. Dia bukan saja hadis. Kalau bulu maram tu dia buat hadis terjemuh saja. Ni lepas terjemuh dia tulis bawah. Tengok saya tulis sini. Menurut lapah Muslim disebutkan seperti berikut. Tengok dia buat bandingan. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Tengok. Makna hadis. Jadi supaya orang ngajar dah kita kalau kita beli buku tadi. Menurut pendapat kebanyakan ulama, waktu zuhur Jumaat sama dengan waktu solat zuhur. Ini orang panggil jamhur ulama dia kata. Jadi kita boleh tahu. Rasulullah selalu mengerjakan seterusnya. Okay. Kemudian dikata menurut pendapat Ahmad, Imam Ahmad lagu mana? Jamhur ulama lagu mana? Dah. Jadi kemudian bawah ada lapas hadis apa semua sekali. Itulah kitab Subulus Salam. Dan dia cuba tengok ni, fiqh hadis mana? Apakah hukum-hukum yang kita boleh daripada hadis tadi? Disyariatkan untuk segera mengerjakan solat. Jadi itulah dia syarah bagi Bulughul Maram. Baik. Dia tulis jamhur ulama kan? Mazhab Ahmad Hanbal. Kemudian kitab Al-Ajza. Kitab hadis besar kecil ini mengandungi koleksi hadis seorang perawi atau koleksi hadis yang berkaitan sesuatu topik atau permasalahan kecil seperti masalah mengangkat tangan ketika solat dan sebagainya. Dia buat kecil. Kitab dia buat akad tangan waktu takbiratul ihram dan akad tangan waktu takbir intiqalah. Antara kitab ajza yang bermula juz ma rawah Abu Hurairah an as-sahabah oleh Abu Mash'al Abdul Karim At-Tabari. Juz Rafa'al Yadain fi Salah oleh Al-Bukhari. Bukhari buat satu kitab yang menghimpunkan hadis Raf'ul Yadain. Raf'ul Yadain mana? Akak dua tangan fi Salah dalam sembahyang. Tidak kata akak sok mana? Takbiratul orang akak. Nak akak lagu mana? Sini kau. Kan? Maknanya ada tempat-tempat yang dibawakan oleh Al-Bukhari dalam hadis ini. Juz al-qiraah khalfal imam. Apa dia? Juz al-qiraah bacaan khalfa belakang imam. Kita makmum ni apa yang kita baca masa kita sembahyang. Satu kitab kita kata risalah kecil lah. Dia buat semua hadis-hadis hipung dalam tu. Al-Bukhari buat bacaan-bacaan di belakang imam. Anda cuba tengok ni. Kitab Raf'ul Yadaini fi Salah oleh Al-Bukhari ni. Raf'ul angkat yadain dua tangan fi Salah dalam sembahyang. Kalau ni pula Al-Qiraah khalfal imam. Ini rupa kitab dia. Kitab ini mengandungi 300 hadis marfu', tak banyak. Ia mempunyai sanad yang berkaitan bacaan dalam solat. Di samping itu terdapat hadis mauquf serta pendapat para fuqaha pada fuqaha tu saya tulis baik di sini para fuqaha para juz fil qiyam al-lail Muhammad ibn Nasir al-Marwazi. Ni qiyamul lail dia hipung hadis-hadis berkaitan dengan qiyamul lail. Banyak kali ke area nak baca kitab hadis ni. Juz fi basmalah. Bab bismillah. Basmalah ni bismillah. Ada Fatihah tu wajib baca bismillah, ayat lain baca bismillah. Itu dibincangkan oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian kitab Majami'. Saya nak perhabiskan ni 18 butir kitab. Tak banyak dah. Kitab yang menggabungkan beberapa buah kitab hadis ke dalam satu kitab atau koleksi kitab hadis. Ia disusun mengikut susunan kitab tersebut. Ada juga ulama yang menamakan kitab Al-Majami' dengan Al-Jawami'. Dia lebih kurang lah. Antara kitab Majami' yang masyhur ialah Jami'ul Usul min ahadith ar-Rasul Ibnu Athir Al-Jazari, Majma'uz Zawaid wa Manba' wal Fawaid oleh Ali ibn Abu Bakar Al-Haythami.
Kemudian Jam'ul Fawaid min Jami' Usul wal Majma' Zawaid oleh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Maghribi. Tidak berapa popular kitab ni, Baghawi itu. Masabih Sunnah oleh Al-Baghawi. Ni popular di pondok-pondok ni. Dia sekolah mahak faham. Mishkah Al-Masabih oleh At-Tabrizi. Mishkah Al-Masabih. Kemudian Kanzul Ummal oleh Muttaqi Al-Hindi. Dan Jam'ul Jawami fil Hadis oleh As-Suyuti. Ni popular juga ni. Menjadi rujukan Jam'ul Jawami fil Hadis oleh As-Sayuti. Saya sebut dah beberapa kali dah. Sayuti ni seorang ulama yang menulis semua bidang hadis. Cuba tengok kita ngaji ulumul Quran kali ada juga beliau. Hebat semuanya ni. Kitab ini merupakan koleksi hadis yang dipetik dari kitab-kitab hadis terkenal seperti Kutubus Sittah, Musnad Ahmad, Al-Mustadrak dan lain-lain. Hadis-hadis tersebut kemudiannya dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian aqwal perkataan dan bahagian af'al perbuatan, yang dimulai dengan riwayat 10 sahabat yang dijamin syurga. Hasrat As-Suyuti untuk mengumpulkan semua hadis yang terdapat dalam kitab masyhur tidak kesampaian ekoran kewafatannya. Tak ada habis mati dia. Namun beliau sempat merengkaskan kitabnya ke dalam kitab Al-Jawami' As-Saghir min Ahadisil Bashir An-Nadhir dan Ziyadul Jami' As-Saghir. Jumlah keseluruhan hadis yang direngkaskan ialah 10,934. Banyak. Bila-bila dia mati dulu. Ketiga-tiga kitab As-Suyuti itu disusun semula oleh Muttaqi Al-Hindi. Orang India ni. Hebat juga. Dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunan Al-Aqwal wal-Af'al mengikut abwab Al-Fikr. Kemudian kitab Atraf. Al-Atraf ni makna kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan pangkalnya. Ni dia susun pula kitab ni, dia ambil pangkal. Nak mula mana, mudah nak cari. Ia lebih merupakan kitab takhrij yang akan membantu pembaca mendapatkan hadis daripada sumbernya yang asal. Dalam kitab ini hanya pangkal hadis akan disebut, kemudian disusuli dengan sanad setiap matan hadis secara umum atau diisyaratkan oleh disyaratkan secara khusus kepada sebuah kitab hadis. Kebiasaan hadis-hadis tersebut disusun mengikut masanid as-sahabah, yang disusun pula mengikut huruf mu'jam antara kitab Atraf ni macam inilah. Kitab Atraf ni pangkal hadis, ingat je, pangkal hadis. Misalnya kalau kita nak kata Bunyal Islam ala khamsin, dia bubuh bunya. Cari kat huruf ba. Ada? Macam gini kita panggil indeks ni dah. Kamuh lah ni. Dimula dengan bunya. Jadi bila kita cari bunya, dia tulis semua hadis yang mula dengan bunya tu duduk muka surat tu, bunya. Hak kita nanya Bunyal Islam ala khamsin, wujud tu dia royak. Duduk dalam hadis Bukhari, Muslim gapo. Apa dah? Ni banyak membantu untuk. Inilah cara orang nak cari hadis nak cari hadis mana, cari sini. Tak kena kita tengok semua Bukhari ni. Oh, letih lah gitu. Muju ada. Orang panggil inisiatif ulama buat gitu. Dah. Semua dia, saya pernah tengok dulu dia buat gitu. Masa buat dulu dia tak ada komputer, kena buat lagu tu lah dulu. Saya nak pergi cari satu hadis, duduk tengok belakang dulu. Tengok benda ni, atraf dia dulu. Nak hadis bunyi mana macam tadi dah. Bila bunyi tu dia oleh Bukhari, kita tengok buku Bukhari pula. Muslim pula. Dengan teknologi lah ni, atraf kita atraf tidak berapa perlu. Dia ada software banyak dalam ni. Tarik pangkal hadis kita tarik. Tarik Bunyal Islam tu masuk dalam software dia. Kita masuk dalam laman dia lah. Bukan dia panggil software dia lah dah. Kita tarik pada Bunyal depan tu, dia keluar seru. Dia royak lalu. Tak payah kita tengok Bukhari lah. Dia tulis Bukhari, kita pecek kat Bukhari, buku Bukhari tu pula main. Dengan sanad siap. Nampak tak? Jadi hijau lah ni hijau ringkas. Berbanding dengan orang dulu. Patut pandai kita pada dia. Pasal kita boleh ambil masa 2-3 minit, dia kena 3 hari baru habis. 3 hari dengan 3 minit. 3 hari nak jumpa so, tengok kita ni pula so. Kita boleh dalam masa 3 minit. Nampak tak? Pada ya. Gapo nak ya. Jadi lain pada itu ialah Atraf Sahihain oleh Mas'ud Ibn Ubaid Al-Dimashqi, Atraful Kutub Sittah. Lebih ke sebut belakang Noyak siapa yang menghasilkan kitab Atraf ni? Ibn Tahir Al-Maqdisi, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatul Atraf oleh Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi. Ada soalan sini
Takut saya duduk perasan sendiri, berasa faham. Kita ini mengandungi hadis-hadis daripada kutubus sittah dan kutub-kutub yang lain dengan cara yang sama seperti Adabul Mufrad oleh Al-Bukhari, Al-Marasil dan Abu Daud dan lain-lain. Hadis-hadis disusun mengikut huruf mu'jam, abjad. Jadi mudah kita cari kan. Jumlah keseluruhan ialah 19,595 hadis termasuk yang berulang dan hadis mauquf serta asal daripada tabi'in dan ulama selepasnya. Ini cuba tengok ni, Tuhfatul Ashraf. Cuba tengok ni. Ni contoh dia. Huruf ba. Huruf ba ada Al-Bara. Al-Bara bin Azib. Tengok. Jadi daripada dia ke ayat bawah tu, ambil daripada mana? Hadis. Kan dia semua jadi bawah. Okey. Kemudian Ithaf As-Sadah Al-Qiyarah Al-Maharah bi atraf al-kutub as-sittah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Mawsu'ah Atraf al-Hadis oleh Abu Hajar As-Sa'id Al-Bashuni, ini ulama contemporary. Kemudian yang ke-13 Kitab Az-Zawaid. Kitab Az-Zawaid ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tambahan kepada kitab hadis tertentu. Ada dalam Ma'ajim, Masanid, Siyah atas Sunan. Ia merupakan hadis-hadis tambahan terhadap hadis-hadis yang sedia ada dalam kitab-kitab tertentu seperti Kutubus Sittah, Musnad Ahmad dan lain-lain. Banyak faedah yang diperoleh daripada kitab Zawaid, antaranya memberikan maklumat tambahan mengenai sanad dan jalur riwayat bagi setengah. Begini, gapo Zawaid. Ada hadis lagu ni, satu hadis, ada hadis tambahan. Zawaid di mana tambahan yang sama dengan hadis ni, tapi jalan sanad yang lain. Apa dah? Antara kitab Zawaid yang masyhur ialah Majma'uz Zawaid wa Manba' al-Fawaid oleh Nuruddin Al-Haytami, Kashful Astar oleh An-Zawaid Al-Bazzar oleh Nuruddin Al-Haythami dan Ithaf As-Sa'adah Al-Maharah Al-Khiyarah bi Zawaid Al-Masanid Al-Asharah oleh Shihabuddin Al-Mushairi, Al-Matalib Al-Aliyah bi Zawaid Al-Masanid Al-Thamaniyah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak sungguh Ibn Hajar ni. Tu semua nama dia. Kitab ini mengandungi hadis-hadis tambahan daripada hadis-hadis dalam kutub Sittah dan Musnad Ahmad. Hadis-hadis tambahan tersebut dipetik daripada 8 buah kitab musnad yang terkenal: Musnad At-Tayalisi, Musnad Humaidi, Musnad Adani, Musnad Musaddad Ibnu Musaddad, Musnad Ahmad Al-Mani, Musnad Ibnu Abi Shaybah, Musnad Al-Haris Ibnu Usamah. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut abwabul fiqh dan hadis-hadis yang bersanad sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menyatakan kedudukan. Saya nak bagi contoh ni, kalau kita royak gini kan, tengok ni. Misalnya ambil Al-Matalibul Aliyah, lagu mana disusun? Cuba tengok ni. Bab taqlilil asabi' wal lihyah. Bab menyelak-nyelak jari. Habis semaya kan nyelak jari kan? Wal lihyah, dia janggut. Okey. Cuba tengok ni. Dia tiba. Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Jadi masuk sini. Jadi semuanya ada sanad-sanad yang lengkap di situ. Okey. Kemudian kitab Al-Mustadrakat. Al-Mustadrakat ni gini. Al-Mustadrakat ni dia perolehi balik apa yang ditinggalkan oleh ulama dulu. Kitab yang mengumpul hadis-hadis yang ditinggalkan oleh mana-mana pengarang kitab tertentu dengan hadis ini didapati menempat syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi kita pen baru boleh faham. Antara kitab Al-Mustadrakat ialah masyhur Al-Mustadrakat ala Sahihain oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Dia ni mati tahun 405 dah. Apa yang dia buat? Kitab ini mengumpul hadis-hadis yang tiada dalam Sahih Bukhari dan Muslim tetapi menepati syarat mereka berdua. Gini. Bukhari ada kitab dia. Muslim ada kitab dia. Ni dua kitab yang top, yang paling tinggi. Mana? Al-Hakim ni dia ambil hadis-hadis sebagaimana Bukhari yang kita tahu, dia ambil beribu-ribu, ratus ribu hadis kan. Daripada ratus ribu hadis, dia tendai keluar, dia ambil sejumlah 7,000 bawah ni kan. Hak dia tendai ni tu ada dalam transkrip dia. Begitu juga Muslim. Hak dia tak simpan masuk dari sahih dia. Sebab dia kata tak cukup syarat. Sebab dia nak hadis sahih saja. Kita bincang dah. Sebab Bukhari dan Muslim hanya hadis sahih saja. Jadi hak tidak mencapai sahih tu ada, dia tinggal luar. Jadi
Al-Hakim ni dia ambil hak tinggal ni, dia proses balik. Bila dia proses balik, dia kata sepatutnya Bukhari ambil hadis ni, Muslim pun ambil. Sebab kalau syarat, dia tahu dah syarat Bukhari sekian-sekian. Mana kalau dah mengikut syarat Bukhari, terpatut Bukhari tidak tinggal. Faham tak? Dengan andaian dia, Bukhari tersalah tinggal, Muslim tersalah tinggal. Sebab tu dia buh nama kita ada Al-Mustadrakat ala Sahihaini. Sahihaini ni merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Yang apa yang dia dapat daripada dua kitab sahih. Kan? Cuba tengok ni. Di samping Al-Hakim turut memasukkan hadis-hadis lain yang dikira sahih menurut ijtihad beliau walaupun tidak memenuhi syarat-syarat Al-Bukhari. Ekorannya terdapat beberapa ulama yang mempertikaikan usaha Al-Hakim, antaranya Ibnu Salah. Dia rasa ke dia jadi kijau dah buat dah. Dia kata Bukhari tak patut tinggal hadis ni. Tapi Ibnu Salah kata tak betul. Al-Hakim ini hak Bukhari kata tak sahih, tak sahih sungguh. Faham maksud saya? Sebab itulah Al-Hakim walaupun dia nampak kitab dia kan, seolah dia macam semok kitab sahih tu, tapi dia tidak mendapat rujukan oleh ulama-ulama hadis. Nampak tak? Maknanya setakat ni kita tengok Bukhari Muslim tak boleh cabar. Orang cabar apa tak jadi? Macam-macam mencabar dia lah. Apa dia kata Bukhari dengan Muslim, kita tahu hadis ni ya, patut boleh ambil dia kata. Kata ulama lain tak boleh juga. Orang cek balik, Hakim kata sahih, rupanya tidak sahih. Kitab ini menyusun mengikut Abwabul Ilmi, bermula dengan kitab Al-Iman dan berakhir dengan kitab Al-Ahwal, Kiamat. Kitab ini direngkaskan oleh Al-Zahabi yang dinamakan Takhlisul Mustadrak. Cuba tengok contoh dia ni, Al-Mustadrak dia ni. Ni. Cuba hati kita. Kitabul Buyu, kitab jual beli. Jadi Al-Hakim dia buat mari hadis ni. Saya nak tunjuk apa dia kata bau ni. Hadza hadisun sahih ala syarti Muslim walam yukhrijahu. Apa makna dia kata? Hadis ni, hadis dia bawa mari ni. Sahih dia kata. Mengikut syarat Muslim. Tapi dia kata kedua-dua orang itu, Muslim dengan Bukhari, tidak bawa. Tak masuk. Nampak tak? Ini cara dia. Dia kutip balik. Apa? Orang lain petika pula. Orang petika pula Al-Hakim tu. Kok Bukhari buang. Ada juga kadang-kadang bila dia ambil tu. Tapi banyaknya ulama-ulama hadis jumpa kok tak patut masuk juga. Ada soalan sini? Ini nama orang lain lagi. Saya rasa tidak, kita puji sekat itu tak ada habis juga.